Jangan poning-poning, tuan-tuan dan puan-puan. Fahamkan yang tersirat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Esei Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu, UKM Bangi, Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kembali kita untuk berborak di sini. Jangan poning, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan tak poning, saya boleh bercerita. Cerita saya ni, tuan-tuan dan puan, berdasarkan manuskrip lama, tambu lama, cerita lisan, jurnal dan catatan-catatan yang saya rujuk sendiri, tuan-tuan dan puan. Selepas itu saya buat analisis, saya analisa dan saya lontarkan pandangan kepada tuan-tuan dan puan. Pandangan itu bukan bersifat statik, tapi berdasarkan research ataupun penyelidikan ini. Sebab tu apabila tuan-tuan dan puan ada semacam satu keganjilan, bukan keganjilan, itulah yang sebenarnya dalam adat kita yang sepatutnya diamalkan, tuan-tuan dan puan. Saya dah bagi tahu dalam siri-siri yang sebelum, adat kita ni ada empat. Sebab adat ini adalah undang-undang, peraturan ya, yang diamalkan oleh sesuatu etnik ataupun kaum. Jangan kita tengok adat tu sekadar nikah kahwin, kompang, pakai baju, makan ya, tuan-tuan dan puan. Bukan itu. Ngomong cincin kau, bukan itu saja. Jauh lebih besar lagi yang mendarah daging dalam diri kita, yang ada kaitan dengan undang-undang dan peraturan yang mendidik sesuatu masyarakat etnik ataupun bangsa itu. Adat yang pertama, adat yang sebenar-benar adat, iaitu undang-undang yang sebenar-benar undang-undang yang bersandarkan kepada hukum Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya, ini tak boleh diubah. Dan kemudian terkait dengan alam sekitar yang kita duduk. Ponakik pisau siraut, ambil galah batang lintabung, sulodang jadikan niru, ainang setitik jadikan laut, tanah naskopa jadikan gunung, alam terkombang jadikan guru. Jadi maknanya ada yang tersirat. Kita baca apa yang ada dalam alam tu, ya, maknanya ikrar. Kita baca, kita tafsir, dan itulah yang sepatutnya kita amalkan, kita budayakan mengikut Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi yang tak boleh kita ubah. Itu adat yang sebenar-benar adat, atau undang-undang yang sebenar-benar undang-undang, yang bermula sejak daripada Nabi Allah Ibrahim dan kemudian Nabi-Nabi yang selepas sampailah kepada Nabi akhir zaman dahulu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Ya, Nabi yang terakhir. Inilah pegangan kita. Adat berseni syarak, syarak berseni hukum, hukum berseni kitab Allah. Yang kedua, adat yang diadatkan, maknanya undang-undang yang diundang-undangkan, yang bermula sejak daripada hukum yang dibentuk oleh Datuk Pepatih Sebatang dan Datuk Tumenggung. Kalau adat Melayu pula, ya, maknanya, ya, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu yang ada kaitan dengan raja-raja kita dahulu yang sebenar, yang dibentuk oleh raja-raja kita dahulu dan pemimpin-pemimpin besar kita dahulu, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya adat itu dah dibentuk macam itu, ya, pun tak boleh diubah. Dah dikanunkan macam tu, masih bersandarkan kepada syarat yang sebenar, ya, masih disandarkan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala,
pun tak boleh diubah. Dan itulah cara kalau dalam adat pepatih kita, anak buah menjadikan buah pak menjadikan lembaga menjadikan penghulu atau undang, dan undang menjadikan raja. Ini tak boleh diubah. Memang dah ada ikrar sejak daripada itu. Itu contoh, tuan-tuan dan puan. Sama juga tanah adat. Tanah adat dah dikanunkan bahawa itu adalah hak komuniti, hak suku, pusaka tinggi. Jangan diubah. Kenapa pula diubah? Ada pula yang boleh diubah sebagai tanah pertanian. Lepas itu dijual. Tak jadi dia lah, tuan-tuan dan puan. Dia tanah adat, tetap tanah adat. Tanah adat ini mempunyai nilai yang tinggi, termasuk rumah pesako yang ada di situ. Ini yang kita kena ambil faham betul-betul, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, ya tuan-tuan dan puan-puan, sejak akhir-akhir ini dah ada kesedaran daripada anak-anak buah, balik daripada rantau, bolo pelihara dah nampak kampung, ya somak dah ditobeh, ya rumah dah dibetulkan. Itu nang cantik Dan kemudian sawah tu patutnya kita sohokan secara berkelompok, ya tuan-tuan dan puan-puan, secara koperasi, tuan-tuan dan puan. Ketiga, adat yang teradat, undang-undang yang terundang-undang. Ini adalah undang-undang adat sebilang panjang. Kalau di Teraci, ada adat mengikut Teraci. Kalau adat di Johor, ada adat mengikut Johor. Kalau di Ineh, ada adat mengikut Ineh. Jadi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain tompek, lain cara. Walau bagaimanapun, adat data pusaka satu. Namun ada kelainan-kelainan Itu yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan. Dan adat yang teradat, undang-undang yang terundang-undang ini dimulakan, dibentuk oleh pemimpin atas dasar musyawarah dan anak buah. Kalau kita nak tiadakan, nak kurangkan, nak ada perubahan atas dasar muafakat, atas dasar musyawarah. Bukan boleh kita main ubah ya saja macam tu, tuan-tuan dan puan. Sebab adat pepatih ini penuh dengan pakat, adat ini penuh dengan didikan, berjonjang naik, bertangga turun. Adat yang komplek, adat istiadat, iaitu undang-undang kebiasaan yang kita amalkan, tuan-tuan dan puan. Isu pada kali ini yang saya nak cerita, iaitu tuan-tuan dan puan, pemakaian tanjak. Pemakaian tanjak, tuan-tuan dan puan, mari kita buka minda kita sedalam-dalamnya. Yang saya faham, hamba rakyat, tanjak yang dipakai adalah daripada kain batik. Kain batik. Ya, kalau dia dalam kalangan rakyat, pucuk sebelah kiri. Ya, kalau raja daripada songket yang dibentuk cantik sebelah kanan. Ya, pucuk tuan-tuan dan puan. Ada lambang Itu perbezaan dengan rakyat dengan raja. Ya, jadi tanjak ini adalah daripada kain batik. Walaupun sekali air bah, sekali pantai berubah, orang hari ini dah pakai menggunakan songket. Jadi ini yang kita kena lihat balik, kita kena tengok balik. Adakah itu adat yang pertama, adat yang kedua, adat yang ketiga, dan adat yang keempat? Pada saya itu adat yang ketiga. Dah dimusyawarahkan nak pakai yang macam mana, itulah yang akan digunakan di luar itu, tuan-tuan dan puan. Samping bagi hamba rakyat, yang saya faham dulu menggunakan kain batik. Jangan kata kain batik ni tak cantik, tak hebat. Kreasi koreografer bentuk kerap hanya tonunan hebat, tuan-tuan dan puan. Ya, berubah mengikut zaman. Siapa kata tak cantik, inilah cantik. Ini memang daripada kemahiran rakyat itu sendiri. Songket daripada istana. Ya, songket daripada istana. Ya, dan kemudian sekarang ni motif Negeri Sembilan, motif bunga lada. Bunga lada tu melambangkan orang Negeri Sembilan ni masak lomak kuah kuning yang banyak menggunakan lada. Itu adalah elemen Negeri Sembilan dan ada lambang-lambang yang ada di situ. Ini dah, tuan-tuan dan puan. Itu kalau tanya.
Dan kemudian kalau kita nak bawa bukti lagi, ada pemimpin-pemimpin tok-tok lembaga, tengok buku Tan Sri Abdul Samad Idris, buku-buku Datuk-datuk lembaga banyak pada satu ketika dulu Tan Jae menggunakan kain batik. Ya, ini saya nak melontarkan pandangan. Ya, jadi maknanya sekali aibah, sekali pantai berubah. Itulah adat yang ketiga. Ya, adat yang ketiga. Ya, yang nak makai macam tu mesti ada pakat Kemudian ibu soko. Ibu soko, tuan-tuan dan puan. Kalau di Jelebu, sampingnya pakai dada untuk menutup malu. Itu untuk melambangkan yang diperlu tanggungjawab yang cukup borek, tuan-tuan dan puan. Masih lagi botol gas sampingnya daripada kain batik, bukan songket. Sebab songket ini elemen istana, elemen raja. Ini pandangan saya, terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau luak-luak lain, ya, saya tengok kalau ibu soko ke bawah, paling bawah. Dan saya masih lagi berkuat mengatakan kain batik. Ini juga adalah tanggungjawab yang dipegang, amanah yang dipeluk, tuan-tuan dan puan. Dan disitulah melambangkan maruah, menutup malu. Ya, sebab bahagian-bahagian yang tertentu macam tu. Dan kemudian kalau tutup di atas pun, dia masih lagi menggunakan kain batik. Ya, kalau orang dulu-dulu, perempuan kalau di Jelebu dipanggil tengkuluk, bukan tengkolok. Tengkolok lelaki. Ya, pakai itu tuan-tuan dan perempuan, kalau pergi ke sawah, luak-luak yang tertentu, terlepuk namanya kita. Di Minangkabau pun ada terlepuk kopong. Kita tak boleh kata ini memang original ni. Ini mesti ada original ni. Sebab kita ini duduk dulu di Ponteh Sunda. Asalnya, ya, ketuku, ketakal, kedua si keladi moyang. Kita ini sesuku seasal. Kita ni senenek moyang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena tengok. Tetap menggunakan kain batik yang dah disulam, ya, yang dah ditonun, yang sebaik mungkin. Kita tak pakai kain songket. Pakai itu bukan menunjukkan cantik. Sebab ada kojo-kojo yang tertentu yang ibu soko sebagai ketua bukan nonggok di satu-satu tompek, ya tuan-tuan dan perempuan. Begitu juga bapa. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang lain. Sebab yang saya tengok bapa dulu-dulu pakai seluar biasa, baju pagoda, sampingnya ya daripada kain plekat. Sebab dia nak tengok perjalanan majlis tu. Masak kau belum? Makan kau belum? Ini deh tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang saya nak berkhabar pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tanya samping yang saya sebut-sebut tadi, di bahagian adat yang mana satu? Ini sampaikan ada ayat mengatakan mewajibkan, tetapi lagi cantik kalau mengikut aturan dulu-dulu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita buka, mari kita fikir sedalam mungkin bahawa kita jaga adat kita ini sebaik mungkin mengikut keadaan dan situasi. Jangan lupa like, share dan subscribe Raja Torombo Official. Bye-bye.